Kita tengok subtopik 2.3. Untuk episod terakhir, episod 4, kita akan bincang subtopik 2.3 iaitu definite integral. Okay, kali ni bila kita buat yang ini, perbezaan dengan yang sebelum ni ialah yang sebelum ni kita tak buat nilai di sini dengan di sini. Okay, so sekarang dah ada lah nilai A dengan nilai B tu. Okay. So untuk dia punya course framework and student learning time SLT dia, kita nak suruh pelajar use properties of definite integral. Kita nak suruh pelajar guna yang ini, iaitu kita nak ajar pelajar tentang apabila kita ada satu fungsi fx di sini, apabila kita integratekan dia, kita akan dapat satu jawapan di sini dan ada tambah dengan C. Iaitu kita nak belajar. Kemudian untuk yang tajuk 2.3, kita mula letak di sini ada nilai A sehingga nilai B. Maka hasil dapatan kita dapati dekat sini dah tak ada nilai C. Jadi kita akan gantikan nilai dengan nilai yang besar dahulu, tolak dengan nilai yang kecil. Okey, di mana nilai yang kita gantikan ni merujuk kepada nilai limit di sinilah. Okey, A dengan B. So kita akan ganti nilai yang di atas ni dulu, kita ganti dengan B dahulu, barulah diikuti dengan ganti dengan A. Okey, itu nota pada muka surat 40. Okey, kalau kita tengok soalan nombor nota nombor 6, okey, nota nombor 6, Mama Z gariskan beberapa properties untuk definite integral ni. Okey, ada beberapa properties yang kita kena tahu. Yang pertama, kalau kita integrate daripada titik yang sama, sebenarnya kita tak dapat apa-apa nilai keluasan ataupun kita akan dapat kosong. Okey, kemudian yang seterusnya, kalau Mama Z guna warna biru pula, so kalau kita ada nilai B hingga A, tetapi kalau kita nak ubah, kita nak ubah, sekejap kalau Mama Z guna warna berbeza kat situ. Okey, asalnya kita macam tu, tapi kita nak ubah A ni pergi sini, dan kita nak ubah B yang ke sini. Jadi kalau berlaku perubahan begini, maka pelajar perhatikan bahawa kita kena letak simbol negatif di situ. Okey, itu yang C. Yang B kita tertinggal ni. Yang B, apabila pelajar ada nilai pemalar, pemalar, bila kita differentiate pemalar tu, sebenarnya nanti katakan awak nak buat nanti integrate 5 dx daripada 1 sehingga 2 contoh. Bila awak integrate 5 tu, sebenarnya awak dapat 5x. Dan awak ganti dari 1 sehingga 2 ni kan. Okey, maksud di situ ialah K tu awak boleh letak kat luar. Maksudnya 5 ni awak boleh letak dekat luar begitu. Supaya proses mengira tu jadi mudah. Jadi yang dalam tu nanti cuma tinggal lagi 5, dalam tu akan jadi 2 tolak dengan 1. Kan? Dia jadi mudah. Itu maksud properties B. Okey. Selesai, iaitu sekarang ni Mama Z nak pergi D pula. Okey. So dalam exam nanti kalau kita berjaya pakai properties ni, jadi jalan kerja kita jadi singkat saja. Okey, seterusnya ada nilai pemalar dekat sini, dia akan jadi crowded proses kita nak buat proses integration. Jadi dengan menggunakan properties ni, awak letak saja benda tu di luar, dia jadi semakin mudah. Okey, properties E. Kalau kita ada dua fungsi yang kita tambah di sini, pelajar sebenarnya boleh pecahkan. Dia boleh selesaikan nilai F ni dulu,
Lepas tu baru dia selesaikan yang G. Dia buat sikit-sikit pun boleh. Okey, F. Okey, untuk F, kita nak mencari nilai integration daripada A sehingga B. Okey, kita boleh buat secara runcit-runcit mengikut apa yang diberikan oleh soalan. Kita mungkin boleh mula dari A, tapi kita berhenti rehat dekat C. Kemudian kita sambung C semula dan yang penting ending dia dekat B. Begitu. So sebab kat sini kita cerita tentang A mula, B akhir. So A mula, B yang akhir. Okey. Kemudian G pula. Okey, kita integrate fungsi fx daripada A sampai B. Okey, dan kita kena kat situ dia buat simbolnya lebih besar sama dengan kosong. Apabila fungsi kita lebih besar sama dengan kosong, berada di dalam selang A sehingga B. Itu dia punya properties yang seterusnya G. Okey, kalau kita nak nampak gambaran, kita boleh cuba beberapa proses integration ni yang melibatkan fungsi yang mudah. Okay, fungsi yang mudah sebab kita nak faham konsep define next, integral kameran tentu. Okey, so tak perlu kita buat fungsi yang susah lagi. Kita sedang membina konsep. Okey, apabila dia bagi dekat kita yang ini, contohnya apa yang dia bagi ni, Mama Z letak dia sebagai yang F ni warna kuning. Kemudian yang melibatkan fungsi yang kedua daripada 3 sehingga 8 ni Mama Z letak warna biru supaya senang Mama Z nak terang nanti. Okey. Jadi bila kita nak buat soalan A ni kita tengok kat sini nombor 3, kat sini nombor 3, maksudnya tidak berlaku perubahan nilai pada X. Kalau tiada perubahan nilai, maksudnya hasil pengamiran kita adalah kosong. Okey. Untuk soalan B pula, mata kita tertumpu kepada warna kuning. Okey, warna kuning, tetapi kita tengok di bawah ni nombor 3, di atas ni nombor 1. Jadi kita kena buat perubahan. So perubahan tu nanti menyebabkan ada nombor negatif di depan dan barulah kita boleh tukar 1 kat bawah, 3 kat atas. Akhirnya fungsi ni menjadi fungsi kuning. Jadi kita dah belajar fungsi kuning itu adalah, jawapannya adalah 5 dan kita ada tanda negatif tadi. Jawapan akhir untuk soalan B ialah negatif 5. Okey, Mama Z teruskan soalan C. Okey, kita color juga yang ini untuk mudahkan kita mengajar. Kita color. Sambil-sambil pelajar tengok tu tak adalah dia rasa nak tidur sangat. Okey, kena bersemangat. Belajar kena bersemangat. Okey. Duduk rumah pun tak apa, yang penting nak belajar. Okey, soalan C. Ada perkali 4 kat situ, Mama Z keluarkan dulu. 4. Kemudian kita ada warna kuning di bawah ni 1, di atas ni 3 warna kuning. Okey, so yang warna kuning tu kita dah sebiji salin, cuma bezanya ada nombor 4 di luar tu. Kan ada 4, yang itu warna kuning sebiji. So kita letak gantinya dengan nombor 5. Jadi jawapan C ni ialah 20. Mudah kan? Okey, so pelajar tengok pula soalan D dulu. Tengok dulu soalan. Okey, tengok dulu yang mana yang boleh kita bawa keluar, yang mana kita boleh guna properties. Okey, so dah dapat idea. So nak guna kuning ataupun biru? Okey, kuning atau biru. So jawapannya kita guna yang biru. Okey, so sama dengan Mama Z bawa keluar perkali. Walaupun dia pecahan, dia perkali juga. So nombornya daripada 3 sehingga 8,
So mata kita akan tertumpu kepada yang biru sekarang. Okey, sama dengan 1/2 jawapan yang biru tu adalah 10. Jadi setengah darab 10, jawapan D adalah 5. Okey, jawapan 29D adalah 5. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ambil masa untuk mewarnakan yang ini. Seronok juga bila mengajar online ni sebab ada banyak warna-warni kat sini. Okey, supaya dia boleh segarkan mata pelajar. Okey. Okey, sekarang saya tengok saya ada nombor 1 sehingga 8. Tapi dalam yang kuning sampai 3. Kemudian yang biru sambung 3 sampai 8. Bermaksud saya boleh guna properties. 1 sehingga 8 bagi fungsi f(x) ni, kita boleh pecahkan yang pertama yang kuning. Okay, yang kuning kita bermula dari 1 sampai 3 bagi fungsi f. Kemudian dia sambung dengan, dia sambung dengan yang biru. Disambung dengan 3 hingga 8 fx dx. Maksudnya kita ada yang biru dan kita ada yang kuning landasan kita. Jadi kita dah boleh dapatkan jawapan. Yang kuning jawapannya 5, yang biru jawapannya 10. Jadi soalan E jawapannya ialah 15. Yang ini Mama Z baru buat jawapan E. Jawapan F Mama Z buat kat tepi ni sebab tulisan Mama Z besar kat situ. Okey, untuk soalan F, Mama Z nampak di dalam ni ada 2 sebutan. Jadi Mama Z nak pecah dia kepada 3 hingga 8 juga kita integrate. Tapi yang pertama kita integrate fx dulu. Dan Mama Z pecah lepas tu masih lagi integrate 3 hingga 8. Tapi fungsi yang terlibat ialah 5. Gitu. Okay, ni guna properties lah. Okey, kemudian apabila Mama Z nak buat yang ini, sekejap silap warna. Apabila Mama Z nak buat yang ini, dah nampak dia berkaitan dengan yang warna biru. Okey, sebiji warna biru. Jadi jawapan yang itu adalah 10. Tapi untuk yang ini, Mama Z nak keluarkan nombor 5 keluar, kalau ikutkan properties tadi, dia akan jadi X. Dari 3 sampai 8. Yang ini tadi, yang Mama Z cerita dekat sini tadi, yang ini tadi kalau awak ingat. Tapi Mama Z dah padam dah. Kat sini tadi, Mama Z kata ni, nilai K ni kita tak luar supaya lebih mudah. Okey. Jadi dekat sini, sama dengan 10 tambah, yang dalam kurungan ni, kat luar dia ada nombor 5. Yang dalam kurungan tu, mula-mula Mama Z ganti dengan X tu dengan 8. Okay, X tu dengan 8. Tolak dengan, gantikan X dengan 3 pula. Macam tu. So, kita ada sekarang 10 tambah 5 darab 5. 5 darab 5, 25. Tambah dengan 10 tu jadi 35. Selesai soalan nombor 29F. Okey, kita pergi kepada soalan yang tinggi sedikit. Kita ada 4 soalan lagi yang tinggi sedikit. Kita cuba fungsi yang lain. Okey, Mama Z selesaikan dulu A. Okey, selesaikan dahulu A. Dan Mama Z cuba guna properties supaya dia mudah. Yang pertama, Mama Z letak 2 kat luar. So, kita ada 1, 2. So, kita ada X kuasa 3 dx. 2. Bila Mama Z integrate ni, tengok betul-betul sebab Mama Z nak suruh jadi mudah. X kuasa 4, betul? X kuasa 4 dan kita kena perkan dengan 4. Mama Z letak luar. Sebab apa letak luar? Nak suruh mudah proses ganti nilai. Macam tu. Okey, so daripada situ Mama Z sama sini untuk soalan A tu.
So yang kat luar tu dah jadi 1/2. Mama Z ganti dengan 2, 2 kuasa 4, 16. Tolak dengan 1 kuasa 4, 1. Jadi yang dalam kurungan tu dapat 15. Jawapan akhirnya ialah 15 per dengan 2. Dia lebih, kita nampak dia lebih mudah. Okey, siapa yang nak kira ruang kosong ada? Okey, ruang kosong ada kat sini. Cuma Mama Z berfokus kepada page 45 ni sebab Mama Z nak tengok soalan. Okey, nak tengok soalan. Pelajar guna ruang kosong. Okey, dah siap dah soalan A. Mama Z nak pergi kepada soalan B. Mama Z tulis kat sini 30B. Okey, so sekarang ni Mama Z ada mula-mula. Okey, kita nak integrate 2 sehingga 5. Fungsi kita ada kuasa 3x tolak 10 kuasa 4 dx. Okey, mula-mula Mama Z integrate dululah. Salin semula dalam kurungan. Kuasa bertambah 1 per dengan kuasa itu per juga dengan differentiate dalam kurungan. Sebelum ni kita buat tambah dengan C. Kali ni kita buat bracket. Kat sini nombor 2, kat sini nombor 5. Sebelum ganti nilai, Mama Z nak mudahkan pelajar. Yang bawah ni 5 darab 3 dapat 15. So Mama Z buat 1/15. Dan mula-mula Mama Z ganti nilai ni dengan 5. Mama Z ganti nilai X ni dengan 5. Jadi kat situ Mama Z dah dapat 3 darab 5 lah, 15. Okay, kalau awak nak kira, kat sini awak tulis 15 tolak 10 kan. Jadi macam mudah lah pula. Kita tulis terus lah. 15 tolak dengan 10, Mama Z dapat 5 kuasa 5 tolak dengan, bila kita ganti dengan 3, kita ganti ni dengan 2, Mama Z dapat 6. Okay, 6 tolak 10, Mama Z dapat negatif 4 kuasa 5. Kita tekan kalkulator yang ini. Okay, awak tekan je kalkulator, awak akan dapat jawapannya ialah 4149 per dengan 15. Okey, kita try tekan kalkulator. Okey, so sekejap Mama Z ambil kalkulator. Tajuk yang ini boleh guna kalkulator sebenarnya. Okey, so kita tengok kalkulator. Okey, siapa yang nak kira? Okey, boleh kira 1 per dengan 15 kurungan, awak ada sekarang 5 kuasa 5 tolak kurungan negatif 4 kuasa 5 tutup kurungan. Betul tak tu? Sekejap saya tulis 4149 per dengan 15. Boleh kecil lagi? Okey. So kesilapan saya lah tu, mungkin dalam VSLT kena betulkan. So jawapan akhir boleh dikecilkan lagi. Okey, dikecilkan lagi 13. Sekejap saya salin sekejap. 1383 per dengan 5. Kita boleh kecilkan lagi. So yang ini belum kecilkan, sorry. Sikit lagi. Boleh kecilkan lagi menjadi, sebab kita kena tulis jawapan paling mudah. 1383 per dengan 5. Okey. So sekarang ni Mama Z nak ajar macam mana kita nak tahu jawapan kita ni betul. Okey, jawapan tu betul. Jadi kita akan fokus kepada soalan asal. Okey, kepada soalan asal. So kita akan ajar pelajar guna kalkulator kat sini, soalan asal Okey, pelajar tekan simbol integration tu. So dalam tu pelajar ada sekarang
3x tolak 10 kurungan kat luar tu kuasa 4. Okey, saya nak pergi kepada kerja di situ. Okay, yang bawah tu nombor 2, yang atas tu nombor 5. Kita masukkan dalam kalkulator untuk definite integral ni. So, tekan sama dengan. Tu jawapan akhir dia. Lagi mudah. Okey, kalau nak dapatkan jawapan A tadi, kalau nak dapatkan jawapan A tadi, okey, kita ulang jawapan A. Integrate, okey, lepas tu kita masukkan 2 alfa tutup kurungan kuasa 3. Kemudian nilai di atas tu 2, nilai di bawah adalah 1. Kita tengok jawapannya sama dengan 15/2. Jadi untuk soalan ni yang penting kita tahu cara sebab final answer dah tahu. Okay? Final answer dah bocor. Okay, kita try lagi. Yang dalam contoh ni Mama Z try untuk soalan-soalan yang mudah. Okay, nanti bila soalan susah pun dia boleh guna. Soalan ni boleh praktik juga. Okay, Mama Z teruskan lagi. Okay, Mama Z nak buat soalan C pula. Okay, apabila nak buat soalan C, okay, 30C, pelajar baca dulu soalan. Dan bila pelajar tengok yang di atas tu nanti, kita nak guna kaedah apa tu kan? Okay, nak guna kaedah apa tu, kita tak boleh. Sekejap, saya teruskan yang ini sekejap. Saya padam dulu supaya kita fokus. Okay, kita fokus untuk C saja. Okay, so sekarang ni, kalau pelajar perhatikan yang bawah ni, katakan pelajar ni buat fx dapat x kuasa 2. F prime x, pelajar dapat 2x. 2x yang awak dapat ni tak ada kena-mengena dengan yang atas. Okay, tak ada kena-mengena dengan yang atas. Jadi awak tak boleh guna special rumus lah. Okay, tak boleh guna special rumus. Jadi kita kena buat kaedah lain. Kita dah belajar kaedah substitution pun kita belajar. Okay. So, Mama Z teruskan. Mama Z nak buat. Mama Z nak let U sama dengan X kuasa 2. Du dx sama dengan 2x. So, dalam kertas kotor dekat sini, apa yang sedang berlaku ialah integrate. Mama Z abaikan dia punya nilai tu. Yang bawah ni sekarang dah jadi U. Kat atas ni adalah X tambah 1. Ni kertas kotor. Dan kat sini kita ada dx. Sekarang Mama Z nak cuba hapuskan dx. Okay, Mama Z sedang nak hapuskan dx ni. Dengan Mama Z nak modify yang inilah. So, bila Mama Z modify yang itu, dia jadi du per dengan 2x sama dengan dx. Macam tu. Okay, ni kita kotor. Integrate, dia dah jadi x tambah 1 per dengan u. Dia dah jadi dekat sini du per dengan 2x. Okay, dia dah jadi du per dengan 2x. Okay, so sekarang ni ataupun sebenarnya kita boleh mudahkan tadi. Okay. Sebelum Mama Z pergi jauh, Mama Z patah balik ni. Sebab soalan ni sebenarnya boleh guna kaedah mudah. Okay, Mama Z patah balik. Okay, patah balik sebab dia ada banyak cara. Tadi Mama Z guna kaedah substitution. Tapi semasa buat ni, tiba-tiba Mama Z nampak ada benda lain yang lebih mudah. Mama Z potong dulu. Mama Z ulang lagi sekali untuk C. Okay, cuba awak tengok yang ini. Ini X tambah 1 per dengan X kuasa 2 ni Mama Z boleh ringkaskan kepada X per dengan X kuasa 2 tambah 1 per X kuasa 2. Mama Z boleh buat macam tu. Akhirnya soalan kita telah menjadi integrate
iaitu Mama Z ada 1 per X dx 1 sampai I, dan Mama Z boleh tambah lagi dengan yang ini. 1 per X kuasa 2 ni Mama Z buat dia jadi X kuasa negatif 2. Mama Z pun lupa dah dalam video VSLT Mama Z guna yang mana ya. Kita try. Okey, yang warna hijau ni Mama Z akan dapat ln X dan nilai ni Mama Z akan ganti dari 1 sehingga I kan. Okey, itu selesai. Tambah dengan bila Mama Z buat ini dapat X kuasa negatif. Bila tambah 1 jadi negatif 1. Per negatif 1. Yang ini daripada 1 sehingga I cukup. Okey. So kita sambung. Okey, sebelum ganti nilai tu Mama Z nak cantikkanlah cara menulis sekejap. Dia akan jadi ln X 1I, dia jadi tolak dengan 1 per X. Mama Z just nak tengok dia jadi comel je. Okey, so kita ganti nilai sekarang. Untuk yang ini, dia akan ada 2 lah. Yang pertama, kita ada ln I. Kan? Tolak ln 1. Itu untuk yang itu. Kemudian yang ini, Mama Z pecah juga. Ada tolak kat sini. So, tolak kena hati-hatilah. Dia kena ada bracket. So, dia dah jadi mula-mula Mama Z ganti. Dia jadi 1 per I. Tolak dengan 1 per 1. Okey, bila kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. Ln I ni adalah 1. Tolak dengan 0. Tolak dengan 1 per I. Tambah dengan 1. Sama dengan 2 tolak 1 per I. 2 tolak 1 per I. Kalau kita tekan kalkulator, tekan yang warna merah ni dulu, dia akan jadi 2 tolak 1 per I. Shift ni. So dapat 1.632. Mama Z dapat sama dengan 1.632 dan soalan ni Mama Z buat sebab soalan tak menyatakan. Mama Z buat 3 decimal places. Bergantung pada soalan exam nanti. Kalau dia nak 4, pelajar buat 4. Kalau dia tak mention, buat 3. Iaitu Mama Z dapat idea yang inilah untuk ringkaskan. Okey, kalau kita nak check daripada awal pun boleh. Soalan asal, soalan asal ni, kita tekan button integrate ni. Kemudian situ kita ada pecahan, yang atas tu ialah X tambah 1, yang bawah tu ialah X kuasa 2 kan? Okey. So situ adalah I. So Mama Z nak ambil I shift ln I kuasa 1. Yang bawah Mama Z nak ganti dengan 1. Okey, kita tengok jawapan dia sama dengan itu jawapan dia 1.632. Okey. Selain daripada guna yang Mama Z guna sekarang ni, iaitu Mama Z guna sekarang meringkaskan dahulu yang dalam ni. Kalau pelajar nak guna substitution pun boleh. Maksudnya dia sambung yang mula-mula Mama Z buat. Okey, nanti awak boleh tengok VSLT Mama Z guna kaedah mana. Okey, itu soalan 30C. Soalan terakhir kita. Sebelum Mama Z habis. Okey, kalau soalan tanya find the exact value, maka Mama Z kena berhenti kat sini. Kalau dia tanya exact value, Mama Z tak perlu gantikan nilai eksponen tu. Kalau dia tanya find, bebas. Kalau dia tanya evaluate, dia nak nilai, pelajar kena bagi jawapan yang kuning ni lah. Kalau dia tanya evaluate. Kalau dia tanya find the exact value, warna biru.
Kalau dia tanya general, fine. Okay, kalau dia tanya fine saja, bebas. Sama ada yang biru ataupun yang kuning. Okay, so kita tengok pula soalan D. Okay, soalan D. Mama Z salin soalan kat sini. 1, kat sini 3. Kat atas ni X. Bawah ada kuasa 2. Okay, so kita fikirkan teknik dulu. Sekarang ni Mama Z perhatikan yang ini adalah pecahan dan dia ada kena-mengena yang bawah dengan yang atas. Okay, Mama Z nak cuba guna rumus. So kat sini Mama cuba abaikan dulu 1 dengan 3 tu ya. Yang bawah ni sekarang 2X kuasa 2 tolak 1. Dan Mama Z cuba nak dapatkan jawapan ln 2X kuasa 2 tolak 1. Okay, Mama Z cuba nak dapatkan jawapan ni. Nak dapatkan jawapan ni, Mama Z kena buat sesuatu iaitu differentiate yang bawah, Mama Z dapat 4X. Dan yang ke atas ni pun memang ada X. Sebab itu Mama Z boleh guna. Okay, sebab itu Mama Z boleh guna special rumus. Okey, cuma yang bezanya ialah soalan tak ada nombor 4. Okey, soalan tak ada nombor 4 dan Mama Z kena berubah. Maksudnya nak ubah kat sini darab 1/4. Kat sini pun ada 1/4. Kemudian soalan kita nak dari 1 sehingga 3. Bermaksud jawapan ni Mama Z kena ganti 1 sampai 3. Jadi mula-mula 1/4 ni Mama Z tak luar. Bila ganti ln yang pertama tu ya, ln, okey, bila Mama Z kira yang ini, ganti dengan 3. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 2, 18. 18 tolak 1, dia jadi kat sini ln 17. Tolak. Kalau Mama Z ganti dengan 1, okey, kalau Mama Z ganti ni dengan 1, Mama Z akan dapat 1 kuasa 2, 1. 1 darab 2 kat depan tu pun dapat 2. 2 tolak 1, 1. Dan yang di belakang ni Mama Z dapat ln 1. Okay, pelajar boleh tekan kalkulator ni. Okay, pelajar boleh tekan kalkulator ni. Cuba awak tekan ln 1. Ln 1. Kok tak percaya? Dapat kosong. Jadi jawapan pelajar dekat sini, dia dah dapat 1/4 ln 17. Kalau soalan objektif lah. Tapi kalau awak nak tukar pun boleh. Tekan kalkulator. Ln 17. Okay, bahagi dengan 4. So awak dapat 0.708. 0.708. Mama Z bagi 3 decimal places. Okey. Kalau awal-awal lagi, kalau siapa nak dapat jawapan dah awal-awal dekat soalan ni, pelajar cuma masuk seperti soalan. Alfa tutup kurungan per yang bawah 2 alfa tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan 1. Kemudian nilai di situ ialah 3. Kat bawah tu nilai 1. Itu jawapan akhir dia. 0.708. Mama Z buat 3 decimal sebab soalan tak minta, tak bagi syarat. Okey, tu kita tunjuk beberapa contoh. Ada yang kita terpaksa permudahkan, ada yang kita guna rumus. Okey, dan yang Mama Z tak tunjuk, kalau kita nak guna technique of integration tu lah substitution, iaitu pelajar apply je nanti. Okey, pelajar apply saja. So, itu saja yang kita nak terang konsep asas dalam tajuk 2. Okay, so tajuk 2 ni kita akan bincang dalam kelas Delta. Juga akan ditanya dalam bentuk objektif UPS 1. Dan dia akan keluar exam final. Okay, tugasan tak ada. Okay, sekian saja tajuk 2, episod yang keempat. Diharap pelajar mendapat keberkatan, mendapat manfaat daripada penghasilan video ini. Okey, sekian. Terima kasih.